TV KPM. Wow, cantiknya lukisan ni. Tapi, dah kenapa pula ada pita pelekat dekat sini? Tarik dah. Cabut pita pelekat ni barulah. Cantik sikit lukisan ni. Pelik juga lukisan lawa-lawa. Ada pula pita pelekat tampal-tampal ni. Macam ni barulah cantik sikit lukisannya. Mira. Buat apa cikgu. tu? Tak adalah cikgu. Ni Mira tengah tengok lukisan ni cikgu. Ya. Ada pula pita pelekat tampal-tampal dekat lukisan yang cantik ni. Kenapa cikgu? Okey. Ini yang kita akan belajar hari ini. Okey. Kita akan menggunakan pita pelekat untuk menghasilkan karya catan. Wah, menarik tu cikgu. Mira nak belajar dengan cikgu lah. Boleh, sekejap lagi kita belajar. Okey, jom cikgu. Okey. Barulah cantik kan cikgu. Tak ada pita pelekat tadi. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid tingkatan 5 semua? Anda sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual PSV untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Seni Catan, Teknik Glazing dan Hard Edge. Dan hari ini di studio bersama-sama dengan kita seorang guru yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual iaitu Cikgu Syarul Nadia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Kita berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi Cikgu. Ya. Terima kasih Cikgu datang ke kelas kita pada hari ini. Ya. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, tak lupa juga di studio terus serta bersama dengan kami seorang Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Terima kasih Cikgu Aida atas kesudian bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah kawan-kawan, guru pun kita sudah kenal, mata pelajaran dan tajuk pun kita sudah tahu. Dan sekarang Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan bagi tajuk kita untuk hari ini? Okey. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang biasa kita dengar. Okey, tetapi mungkin kita dengar tapi kita tak mendalami. Okey, hari ini kita nak mendalami lagi tentang tajuk seni halus iaitu seni catan. Dan hari ini kita akan bagi tumpuan kepada teknik glazing dan hard edge. Jadi kita akan tanya apa tu teknik glazing dan hard edge? Okey, kita tengok di sini. Sebelum kita masuk kepada teknik, cikgu terangkan dulu apakah dia maksud catan. Okey, maksud catan ialah satu hasil seni yang menggunakan media basah disapukan pada sesuatu permukaan. Media basah terdiri daripada cat seperti cat akrilik, cat poster, cat minyak, cat gouache, dan biasanya permukaan bagi penghasilan catan adalah kertas atau kanvas. Tetapi kalau kita nak hasilkan di atas kepingan kayu pun boleh. Tak ada masalah di atas apa saja permukaan. Okey, walau bagaimanapun penghasilan catan tidak terbatas di atas kertas dan kanvas. Contohnya bagi seni catan kontemporari, pelbagai permukaan boleh digunakan seperti permukaan kayu ataupun besi. Okey, sekarang apabila kita belajar teknik catan, kita kena tahu teknik-teknik yang terkandung dalam teknik catan. Ada 6 teknik. Yang pertama, teknik pointillisme. Yang kedua, impasto. Yang ketiga, ala prima. Yang keempat, scrambling. Yang ketiga, glazing. Dan yang keenam, hard edge. Artinya hari ini kita akan bagi tumpuan kepada teknik glazing dan hard edge. Okey. Kita tengok secara sepintas lalu, apakah dia teknik pointillisme. Pointillisme ini adalah diaplikasikan melalui teknik titik. Kalau cikgu datang ke sini, diaplikasikan melalui teknik titik secara berulang-ulang menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Maksudnya, daripada titik-titik yang kita hasilkan tadi, kita boleh menghasilkan pelbagai ton warna. Ton warna itu dihasilkan daripada titik-titik yang dihasilkan. Yang kedua, teknik impasto. Teknik impasto pula ialah menggunakan warna secara terus dari tiup dengan sapuan pisau palet bagi menunjukkan kesan warna tebal dan legap. Maksud di sini,
warna itu tadi tidak dicampur dengan sebarang cecair. Okey, kalau dia pakai akrilik campur air, kalau pakai cat minyak dia pakai pelarut dia. Okey, sekiranya teknik impasto kita tak akan guna pelarut. Hanya terus sapu pada kertas dan hasilnya warna itu tadi kelihatan tebal dan berlapis-lapis. Okey, teknik yang berikutnya teknik ala prima. Okey, apakah dia teknik ala prima? Menggunakan warna cat minyak yang diambil terus dari tiup dan disapu secara spontan. Okey, maksudnya di sini dia tak ada buat campuran warna terlebih dahulu sebelum sapu. Dia ambil terus dan sapu atas kanvas. Dan yang berikutnya teknik scrambling. Menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah secara terkawal untuk menimbulkan kesan luksina. Okey, cara scrambling ni pula tadi untuk dia blend warna, untuk dia combine warna ni tadi, dia sapu secara bergulunglah, scrambling. Okey. Dan yang ni yang kita nantikan, apakah dia teknik glazing dan hard edge. Okey, kita tengok apakah dia teknik glazing. Okey, teknik glazing menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja untuk menunjukkan kesan warna licin dan berkilau. Okey, kalau Mira tengok di sini, kita nampak contoh gambar kat sini, nampak jelas kesan cahaya dia. Okey, bentuk objek itu tadi sangat menyelah. Okey, kemudian teknik hard edge menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Okey, biasanya teknik hard edge ni kita akan gunakan pita pelekat. Okey, kenapa kita guna pita pelekat? Okey, kalau kita nak menghasilkan garisan lurus tetapi kita pakai berus semata-mata, biasanya kita susah nak dapat garisan yang betul-betul lurus. Betul. Jadi kita perlukan pita pelekat. Jadi ini yang kita namakan sebagai teknik hard edge. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan gabungkan dua teknik ini tadi, iaitu teknik glazing dan teknik hard edge. Baiklah cikgu. Teruskan cikgu. Okey, ini adalah contoh karya yang akan contoh karya gabungan teknik glazing dan hard edge. Okey, kita akan buat sama-sama di studio sebentar lagi. Wow, baiklah Cikgu Nadia. Terima kasih Cikgu kerana berkongsikan kepada kami semua 6 teknik di dalam teknik catatan ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita belajar dengan lebih jelas lagi dengan Cikgu Nadia bagaimana aplikasinya di atas kertas kanvas. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, terdapat 6 jenis teknik catatan yang sudah pun Cikgu Nadia tekankan kepada murid-murid. Yang pertama, kita ada teknik pointillisma, impasto, ala prima, scrambling dan yang kita akan belajar dalam episod pada hari ini iaitu glazing dan hard edge. Untuk aktiviti kali ini bersama-sama dengan Cikgu Nadia, Cikgu akan terangkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk aktiviti teknik glazing. Betul Cikgu? Ya, betul. Okey, jom Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar teknik glazing. Okey, yang kali yang pertama ni kita akan belajar teknik glazing dahulu. Okey, apa bahan yang kita kena perlukan ialah Mira. Yang pertama, dah tentu kita akan gunakan warna. Okey, warna kita boleh pakai, yang terbaik untuk teknik glazing adalah cat minyak. Baiklah. Tetapi kerana cat minyak biasanya lambat kering, okey, sifatnya lambat kering, jadinya saya gantikan dengan cat akrilik. Tetapi masih boleh menggunakan teknik glazing. Baiklah. Okey, berikutnya kita perlu pelbagai jenis berus. Okey, pelbagai jenis berus. Okey. Kenapa kita perlukan pelbagai jenis berus? Okey, berus ini ialah kalau kawasan yang kita nak warnakan itu kawasan tu besar, kita pakai berus yang bersaiz besar. Okey, kalau kawasan tu halus, perlukan detail, kita kena guna berus yang lebih kecil. Okey, sebab tu cikgu ada banyak saiz berus. Okey, ada juga berus cat dah. Okey, selebihnya kita ada pensil. Okey. Macam biasa kita ada air untuk membasuh berus dan
bekas warna. Okey, kat sini cikgu dah keluarkan 4 warna ya Mira. Warna putih, pink, kuning dan biru. Jadinya kita akan gunakan 4 warna ke dalam aktiviti kita sebentar lagi. Okey, baik cikgu. Yang di sini cikgu, yang tip ni? Okey, yang tip ni pun kita akan gunakan tetapi pada next teknik yang berikutnya. Yang lain pula. Okey, jadi sekarang ni dekat depan saya ada satu gambar yang saya dah cari iaitu bunga orkid sama warna dengan baju saya pada hari ini cikgu. Betul. Jadi, boleh kita mulakan lukisan kita? Okey, boleh. Yang pertama sekali Mira, kita ambil pensel terlebih dahulu. Pensel. Okey, berdasarkan kepada gambar yang kita pilih ni tadi, kita kena buat lakaran asas bentuk bunga orkid. Okey, kita kena buat lakaran asas bentuk bunga orkid ni tadi ke atas kanvas dengan menggunakan pensel. Okey, boleh cikgu. Okey, jom kita mulakan. Okey, bila kita nak mulakan Mira, kita kena start daripada tengah. Oh, dari tengah. Kalau kita nak mulakan proses melakar, kita kena, kalau bunga macam ni, kita start daripada tengah. Okey, kan kemudian kita kena buat bunga yang paling besar yang ada dalam gambar ni. Apabila siap bunga yang paling besar, barulah kita lengkapkan gambar ni tadi dengan kuduk bunga dan sebagainya. Macam tu. Okey, kita buat sekarang. Itu petua daripada cikgu. Saya ingatkan kalau lukisan ni bermula daripada bawah cikgu. Oh, tidak. Kita biasanya kalau kita melukis kamera, kita akan bagi tumpuan dahulu kepada objek yang saiz dia paling besar dalam gambar. Maksudnya itu adalah objek utama. Okey, daripada objek utama tu nanti barulah kita jadikan lengkapkan dengan bahagian-bahagian objek-objek lain di bahagian belakang dia. Baiklah. Okey. Kalau saya kan cikgu, saya menggunakan pensel 2B untuk buat lakaran ini. Kalau saya teruskan dengan tak guna pensel, saya guna pensel warna, boleh tak cikgu? Boleh. Oh, boleh juga kalau guna pensel warna, tapi pakailah warna-warna yang cair. Oh, warna yang cair. Warna yang cair sebab apabila kita pakai pensel warna, kalau warna yang terlalu pekat, dikuatiri apabila kita mewarna garisan tu tak hilang. Betul-betul. Okey. Macam ni saya pun buat cair-cair je lah cikgu. Ya, betul. Kita setakat proses melakar ni tak perlu terlalu pekat. Bila kita guna pensel, proses lakaran, warna pensel ni tadi jangan terlalu tekan pada kanvas. Baiklah. Okey, Mira dah siap lukis dah? Dah siap cikgu. Okey, jom kita tunjukkan apa hasil lukisan kita. Sama tak dengan bunga? Ini bunganya. Tengok. Okey, rujukan di sebelah. Sama tak cikgu? Cantiklah Mira lukis. Okey. Nampak ke? Mira pandai lukislah Mira. Baiklah. Okey, jom kita teruskan proses mewarna pula. Kita nak warna teknik apa tadi? Teknik glazing. Okey, kita nak warna teknik glazing. Okey. Kita gunakan satu berus. Kita ambil satu berus. Saiz apa cikgu? Besar ke kecil? Okey, sederhana. Sederhana. Jangan terlalu besar lah sebab kita nak warna kelopak bunga. Kelopak bunga. Kita ambil saiz sederhana. Gitu. Baik, kecil yang lagi. Ni. Satu lagi. Okey. Yang pertama kita celupkan sikit dalam air. Okey, supaya berus kita ni sedikit lembap dan kita lap pada tisu ataupun kain. Okey. Kain atau tisu sangat penting semasa proses mencatan. Kenapa? Okey. Kain atau tisu sangat penting sebab dia membuatkan kita boleh kawal kita punya air supaya tak jadi terlalu basah, supaya tak jadi terlalu pekat. Banyak air. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kalau banyak sangat air, nanti lukisan kita jadi lambat kering dan warna dia tak sekata. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni berus ni dalam keadaan lembab. Okey, kita mulakan dengan warna yang cair. Okey, kalau kita tengok kepada kelopak bunga orkid ni tadi, warna cair tu tadi berada di kawasan tengah. Betul. Okey, kita akan mulakan dengan warna putih dahulu. Warna putih. Okey, kita ambil warna putih. Boleh ambil banyak. Okey. Okey, dan kita akan sapukan. Okey, kita letak contoh kat sini. Okey, kita akan sapukan warna putih ni bermula di bahagian tengah kelopak bunga. Tak nampak apa-apa warna kan Mira kan? Betul cikgu, tak nampak. Okey, kita ambil sikit warna kuning. Kita ambil sikit warna kuning. Kita ambil sikit warna kuning. Okey, ni kan tadi ada warna putih. Betul. Kita mix kat sini. Oh, kita campurkan warna dia akan jadi kuning cair sangat. Jadi betul. tak Mira? Jadi cikgu. Okey, dan kita sapukan di atas warna putih tu tadi. Di atas warna putih. Kita akan warna secara berlapis-lapis untuk menimbulkan kesan ton. Itulah yang dinamakan teknik glazing tu tadi. Dia akan menghasilkan ton dan ia kelihatan seperti lut sinar.
Ya. Okey, dia akan menghasilkan tone yang lebih lembut warna dia. Betul. Okey. Kita boleh campur lagi Mira warna. Okey, inilah kepentingannya kenapa kita campurkan dengan warna putih kan cikgu? Ya, Supaya betul. warna dia lebih cair sedikit. Ya, betul. Okey. Dan ini juga pentingnya kita basahkan sedikit kita punya berus tu tadi supaya warna tu tadi tak jadi terlalu pekat. Pekat. Kalau Okey. macam Mira sekarang ni kan cikgu, Mira tengah sapu Okey, dah warna, kuning. Mira Okey, nak betul. tambah air sikit. Boleh ke cikgu? Boleh, sikit saja. Jangan saja, terlalu banyak. Kalau takut banyak sangat kita lap sikit pada tisu. Okey. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, kemudian kita dah habis separuh kelopak bunga kan? Okey, kita akan mulakan pula dengan warna. Okey, warna apa yang ada kat ujung ni? Warna merah jambu cikgu. Okey, warna merah jambu. Okey, kita masukkan warna merah jambu pula. Okey, jadi yang sama kita boleh basuh berus ni tadi. Baiklah. Masih menggunakan berus yang sama? Ya, boleh. Nak guna berus lain pun boleh, nak guna berus yang sama pun boleh. Okey, cikgu basuh dan cikgu lap. Kemudian Mira kita ambil warna pink ni tadi. Okey. Pink ni tadi kita terus warna di bahagian keliling kelopak bunga orkid ni tadi. Kat kawasan yang merah ni tadi. Okey. Berhati-hati ya, jangan kena baju. Dan warna ni pun jangan keluar daripada garisan kan cikgu? Ya, betul. Kita ikut bentuk garisan tu tadi. Okey, dan kita blend. Kita tarik warna tu supaya dia bercampur dengan warna putih tu tadi. Boleh tak Mira? Boleh cikgu. Okey, selagi warna tu masih basah, selagi itulah kita boleh campurkan tone dia tu tadi. Selagi warna tu basah. Kalau warna tu dah kering dia jadi kesat. Betul. Jadi sementara basah tu kita masih boleh campurkan warna tu tadi. Okey. Dan untuk yang apa yang kita lakukan sekarang ni kan cikgu, untuk warna ni, untuk warna merah jambu ni, kita tak perlu campur warna putih. Kerana kita mahu dia kelihatan sebab tadi kita dah ada warna putih. Kalau misalnya Mira rasa macam terlalu pekat, Mira nak campur warna putih, ambil saja warna putih dan tambah. Dia tak ada masalah. Maksudnya teknik ni selagi kita tak dapat warna yang kita nak, kita tambah warna apa yang kita perlukan tu. Okey. Baik cikgu. Dan untuk sapuan warna ni kan cikgu, ada cara dia ke cikgu macam Mira? Okey, macam ni Mira. Satu hala ataupun dua hala? Kita boleh satu hala, dua hala. Kalau misalnya berus Mira tu dah terlalu banyak pink, Mira boleh basuh dan lap semula. Okey, lepas tu Mira ambil warna putih. Daripada depan tarik balik ke belakang supaya dia dapat tone. Dan untuk ambil warna putih tu masih lagi juga boleh menggunakan berus yang sama. Kalau Mira nak guna berus yang lain boleh juga. Tak ada masalah. Okey je. Kita cuba ambil berus yang lain. Boleh. Supaya warnanya lebih sekata. Mira boleh tambah dengan warna putih. Tarik balik ke depan. Okey. Kita campurkan, pastikan warna tu tadi nampak bercampur dengan lembut. Tu nama dia teknik glazing. Okey, selagi kita tak dapat warna yang kita nak, kita boleh tindih-tindihkan lagi. Tu nampak dia punya kesan lutsina tu. Betul. Okey, boleh tak Mira? Boleh, Nampak tak tu kan? Nampak. Dia semakin berjaya. Nampak. Bila kita dah campur warna putih ni, semakin cantik kita punya warna. Dan untuk kelebihan teknik glazing yang kita sedang buat ni kan cikgu. Ya, betul. Apa kelebihan atau keunikan teknik ini berbanding 6 teknik lain yang cikgu sebutkan tadi? Okey. Untuk menghasilkan satu gambaran yang berbentuk catatan realistik. Catatan realistik ni adalah yang nampak real. Seperti gambar yang kita pilih. Okey, sebab sekarang kan kita meniru kan Mira? Betul. Okey, istilah meniru tu imitasi. Sekarang kita sedang menghasilkan catatan imitasi sebab kita meniru gambar yang sedia ada dan kita mewarna untuk menghasilkan kelopak ini menggunakan teknik glazing. Jadinya apa istimewanya sebab kita dapat menghasilkan teknik ni tadi dapat menghasilkan catatan bentuk realistik. Realistik, naturalistik, macam tu aliran dia tadi. Okey. Kita boleh blend lagi Mira selagi warna dia tak kering. Selagi itulah kita masih boleh campur-campurkan warna dia. Sebab itulah kalau ikutkan yang betul-betul, okey. Yang terbaiklah media warna yang terbaik untuk teknik glazing ni adalah cat minyak. Kenapa cikgu? Sebab cat minyak lambat kering. Apabila dia lambat kering, bila kita nak hasilkan tone tu tadi, kita boleh sapu banyak kali sehingga warna tu betul-betul nampak lembut. Okey. Kalau macam Mira punya dah cantik dah tu. Jom kita buat kelopak yang lagi satu boleh? Mira tunjuk sikit dekat kamera. Ini betul. Mira punya. Boleh. Okey. Okey. Kalau jom kita buat kelopak lagi satu Mira. Nak?
Ini cikgu? Kita buat kelopak satu lagi. Boleh. Jom kita buat kelopak satu lagi. Kita akan buat kelopak yang di bawah kelopak yang besar ni. Okey, kenapa cikgu kata yang ini? Sebab cikgu nak tunjukkan macam mana cara kita nak campur warna. Sebab yang kelopak yang besar di bawah ini warnanya warna ungu dan dalam warna kita ni tiada warna ungu. Majid, macam mana kita nak hasilkan warna yang tak ada dalam kita punya warna ni tadi? Jadinya kita masih menggunakan warna pink yang tadi. Okey. Kita tambah sedikit sangat warna biru. Sikit sangat, jangan banyak sangat. Sikit sangat dan kita gaul. Gaulkan di sini lah. Ini namanya. Kalau kita ambil dan terus sapu tu nama teknik ala prima. Tapi sekarang kita gunakan teknik glazing. Kita campurkan dulu dan barulah kita sapu. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, warna yang pekat ni tadi berada di bawah kelopak yang utama. Betul. Okey, jom kita sapu. Mira? Okey, cantik dah warna tu Mira. Betul. Okey, jom kita sapu. Kita sapukan di bawah kelopak. Untuk sapuan ini, kita tak perlu campur dengan warna putih kan cikgu? Tak payah. Yang ni dah pekat, nanti kita ambil pula warna pink untuk sebagai tone cair dia. Okey. Untuk warna purple ataupun ungu ini, gabungan yang diperlukan cikgu ialah warna pink dengan sedikit warna biru. Dengan sedikit warna biru. Sedikit sahaja warna biru. Sedikit sahaja. Okey. Kita letak lagi di sini. Mungkin sikit saja warna biru tu sebab kita nak warna pink itu lebih dominasi. Betul. Kita sikit saja sebab kita tak nak warna ungu tu tadi terlalu banyaklah. Okey. Okey, ini Mira punya. Macam mana cikgu setakat ni? Betul tak cikgu cara Mira? Betul. Menyapu berus. Betul. Betul betul. Okay. Kita boleh sapu banyak kali sehinggalah mewujudkan lapisan yang nampak macam kelopak tu real sangat. Itu kelebihan teknik glazing. Glazing. Okey, satu lagi di sini. Okey, kalau kita rasa kita nak tindih dengan warna lain, boleh ambil sikit. Contoh, cikgu ambil sikit warna putih. Sebaya cikgu nak letak kat ujung-ujung ni tadi. Basahkan semula berusnya cikgu. Saya basahkan semula berus. Basahkan semula, lap dan kita ni. Lap. Dan kita sapu balik atas ni secara lapisan yang berikutnya. Dan kita garis-gariskanlah supaya tone yang terhasil tu tadi nampak lembut. Okey. Boleh tak Mira? Okey. Boleh cikgu. Okey, boleh lap sikit. Berus tu macam banyak warna kan? Kita lap supaya berus tu kurang warna dan blend. Blend lagi sikit. Okey. Dan untuk warna ataupun cantik cikgu Ya, betul. Cantik cikgu kata. Berangkat sikit tengok tu kawan-kawan. Itu boleh dia. kita tunjuk hasil yang ni. Boleh cikgu. Okey. Nampak kan? Nampak. Okey, itu cikgu punya, yang di sini Mira punya. Ya, betul. Okey, dan untuk gambar ni kan cikgu, ya, selain daripada warna purple, warna ungu yang kita guna campuran dua warna, kalau warna hijau pula cikgu, Mira kira pun kita ada kombinasi warna juga kan cikgu? Betul. Okey, warna hijau kita kena campur warna kuning dan biru. Yang ni yang kita kena tahu bila kita pelajar tingkatan 5, kita kena tahu macam mana cara nak campur warna. Ada pelajar suka ambil warna terus sapu. Betul. Sebenarnya untuk tingkatan 5 pelajar mesti buat campuran warna. Okey, nak warna ke yang hijau ni tadi? Okey, boleh cikgu. Sambil-sambil kita siapkan warna kita ni, kita nak warna hijau, tangkai bunga orkid kita dengan warna hijau, gabungan dua warna iaitu warna biru dan juga warna kuning. Kita akan berhenti berehat seketika sambil cikgu dan juga saya menyiapkan lukisan kami. Jangan ke mana-mana kalau nak tengok bagaimana hasilnya dan teknik berikutnya iaitu teknik hard edge. Betul cikgu hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Jom cikgu kita sambung warna untuk warna hijau. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, dan sekarang ada dua warna asas yang Mira gabungkan untuk membentuk warna sekunder iaitu warna kuning dan warna biru. Akhirnya membentuklah warna hijau. Dan sekarang cikgu, lukisan kita dah siap warna dah ni. Ya, cikgu pun dah siap. Hasil daripada teknik
glazing. Betul. Hasil daripada teknik glazing. Dan sekarang bila cikgu kita dah siap warna, teknik glazing pun kita dah tahu, langkah seterusnya cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan langkah yang seterusnya, kita pastikan kita punya kanvas ni tadi betul-betul kering. Okey, pastikan betul-betul kering. Okey. Apakah teknik yang kita nak buat sekarang ni? Okey, teknik yang kita akan buat sekarang ni adalah teknik hard edge. Okey, apakah dia teknik hard edge? Biasa tak sebelum cikgu teruskan, biasa tak tengok benda yang macam ni, Mira? Biasa cikgu. Kat mana Mira tengok? Selalunya ada yang orang lukis warnakan di dinding. Ya, betul. Kan sekarang kan macam satu trend kan, Betul. Mira? Orang letak masking tape ni, orang letak dekat dinding, lepas tu warnakan. Betul. Orang cat dinding ya, kita. cat dinding dan rumah. selepas itu dibuka. Betul. Jadilah corak macam ni pada dinding. Ini yang kita namakan teknik hard edge. Yang mana teknik hard edge ni tadi kita memerlukan pita pelekat. Macam ni pita pelekat. Okey. Pita pelekat pun dekat kedai Mira ada pelbagai saiz. Okey, pita pelekat kat kedai ada pelbagai saiz. Ada yang saiz kecil sehinggalah yang paling besar. tebal. Okey. Jom kita mulakan. Okey, kita pakai masking tape yang kecil dulu. Pakai masking tape yang kecil. Baiklah cikgu. Okey, daripada hasil karya yang kita dah hasilkan ni, kita akan lekatkan masking tape secara bebas, Mira. Baik. Okey. Secara bebas maksudnya Maksudnya nak secara apa tu, nak serong ke, nak secara melintang ke, terpulang. Baik. Okey. Mira Okey, tengok kita dulu cikgu buat macam mana. Okey, macam tu. Kita tampal. Kemudian kita gosokkan sedikit supaya pita pelekat tu betul-betul melekat. Boleh? Boleh Mira, cikgu? boleh? Tak apa, saya tengok cikgu buat Masih saja. terputus ke? Tak apa cikgu, boleh cikgu. Ini ialah teknik hard edge. Ya, ini adalah teknik hard edge. Ini adalah proses untuk menghasilkan teknik hard edge yang mana kita melekatkan pita pelekat ini tadi ke atas kanvas. Okey, apa fungsi pita pelekat ni tadi? Fungsi pita pelekat adalah untuk memisahkan warna pada ruang-ruang tertentu. Betul. Okey. Okey, saya tampalkan di sini satu. Okey, kita letakkan tiga dulu. Lepas nanti kita buka dan kita buka pula yang lain. Boleh? Okey, walaupun pita pelekat ni akan terlanggar kita punya lukisan, tak apa cikgu. Langgar je. Langgar saja, tak ada masalah. Tak apa. Okey, kita gunting. Boleh? Boleh guna gunting. Kalau cikgu ganas, cikgu pakai koyak je. Tak ada masalah lah cikgu dia ya. pakai gunting. Boleh? Okay. Boleh cikgu? Okey. Berapa banyak kita perlu ulang langkah cikgu? Langkah untuk melekat pita pelekat ni terpulang mengikut kreativiti kita. Okey, nak tampal banyak mana? Okey, nak pakai masking tape saiz yang macam mana terpulang. Okey, kalau macam ni kita nak pakai banyak saiz masking tape pun tak ada masalah sebenarnya. Okey. Baik. Dan untuk murid-murid tampal masking tape ni, cikgu dah katakan tadi, pastikan lukisan kita kering terlebih dahulu cikgu. Pastikan lukisan kita kering dan apabila kita tampal, kita gosokkan sedikit. Kenapa cikgu kena gosok? Okey, supaya masking tape ni tadi ataupun kita namakan pita pelekat ni tadi betul-betul melekat di atas permukaan kanvas yang kita tampal. Okey, cikgu dah letak kat sini 3 baris, 3 garisan. Okey. Mira pun sama juga cikgu. Ikut saja Mira, ikut kreativiti. Sebab seni ni dia tak ada betul atau salah. Bergantung. Yang penting ialah cantik. Teknik apa yang kita gunakan, itu adalah kita punya ilmu pengetahuan. Okey, dah selesai cikgu. Okey, dia rata-ratakan. Rata-ratakan. Rata-ratakan dia. Dah selesai di sini. Dan untuk tape ni kena sampai betul-betul hujung lah. Ya, betul hujung dan kita lipat ke bawah. Okey. Supaya dia nampak kemas lah. Okey. Okey. Okey cikgu, selesai. Boleh? Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak mulakan proses mewarna. Okey, proses mewarna, kita tak payah buat tone lagi, Mira. Okey, proses mewarna ni kita buat sapuan warna secara nipis. Okey, jadinya kerana ruang ini besar, kita boleh menggunakan berus yang saiznya lebih tebal. Kita ambil yang paling tebal. Yang ini. Yang ini cikgu. Kita dipakai yang paling tebal. Okey. Okey, sebab kita nak warnakan ruang yang besar dan warnanya rata. Sebab kita tak ada nak mengelak apa-apa. Okey. Sekarang kita sama juga macam tadi. Okey. Cikgu kita basahkan terlebih dahulu. Basahkan sikit berus kita dia ni supaya jadi lembab. Baik. Dan kita ambil satu warna. Satu warna. Okey, contoh cikgu nak mulakan dengan warna pink. Okey. Cikgu letak Dan kita warnakan.
Tarik je Mira macam ni. Di ruangan ni yang Ada satu besar. ruang yang kita buat tu. Tak kisah ruang mana yang Mira nak warna, Mira warnakan. Tak apa. Kita nak tunjuk apa hasil daripada teknik hard edge ni. Kenapa kita tampal pita pelekat? Apa hasil bila kita buka tu nanti. Macam tu. Boleh. Okey. Letakkan di sini, satu lagi di sini. Jadi kita warna ni secara nipis. Secara nipis. Nipis. Maksudnya warna tu tadi nipis. Maksudnya kalau warna nipis tak perlu gabungan warna putih lah kan? Tak payah. Campur Warna- air lagi sekali pun tak perlu cikgu Kalau warna tu macam mungkin ada warna yang terlalu pekat, kita nak letak sedikit air untuk cairkan, boleh. Tak ada masalah. Baiklah. Okey, Mira punya dah siap. Okey, kita ratakan. Okey. Dah habis satu warna, mungkin kita boleh buat pula pada petak yang berlain dengan warna yang lain pula. Mira Boleh basuh. Atau nak berus lain pun boleh. Kita ada banyak berus Mira, kita boleh guna je apa berus yang kita suka. Untuk jenis berus kan cikgu, ada tak jenis-jenis berus yang cikgu syorkan kepada murid-murid, contohnya daripada segi material berus ke atau tak kisah cikgu? Untuk jenis berus yang kita guna, sebaiknya kita gunakan berus yang lembut lah. Okey, kalau kita guna berus yang keras, terutama kalau kita nak warna atas kertas mudah koyak. Jadi kita guna berus yang jenis lembut. Tapi untuk aktiviti hard edge ni kita guna berus lepeh ataupun kita panggil flat brush. Sebab apa? Senang untuk kita meratakan warna. Okey. Jadinya sekarang kita nak warna petak. Okey. Cikgu nak tunjuk kat sini. Misalnya petak kat sini kita ada tercampur dengan kelopak bunga. Okey, kat sini ada dua cara. Sama ada kita nak langgar saja. Nak langgar saja kelopak bunga itu ataupun kita nak mengelak. Okey, kalau nak mengelak pun boleh, nak langgar pun boleh. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kalau cikgu nak mengelak. Saya pun nak mengelak lah juga cikgu. Kita mengelak sama-sama. Kita mengelak sama-sama. Okey, kita warnakan. Kita mengelak kelopak kita ni. mengelak kelopak bunga. Sebenarnya kalau untuk garisan melengkung pun kita tetap boleh guna masking tape juga Mira sebenarnya. Tetapi masking tape tu kita potong pendek-pendek dan kita lekatkan, cantum-cantumkan dia sehingga dapat garisan melengkung. Pun boleh. Ini apabila dalam lukisan kita ada gambar atau imej lain kan, ada kelopak bunga, jadi ini kalau kita mengelak. Ya, kalau kita mengelak. Okey, yang cikgu tengah buat ni kalau cikgu langgar. Okey. Kita nak tengok pula macam mana kalau cikgu langgar. Apa hasil dia? Sebab apa yang cikgu nak tunjuk kat sini Mira, kita nak tunjuk apa hasilnya kalau warna itu berlanggar, apa hasilnya kalau warna itu satu lapisan sahaja. Okey. Ini satu boleh lapisan tak? sahaja boleh cikgu. Setakat ini boleh. Inilah fungsi pita pelekat ni, nampak saya pun warna pun dah melebihi. Betul. Terlanggar pita pelekat, tak apa kan cikgu? Ya. Kenapa kita letak pita pelekat? Okey, pita pelekat ni tadi apabila kita lekatkan dia, kita dapat menghasilkan garisan sempadan yang lebih lurus. Sebab tu kita gunakan pita pelekat. Ya. Okey, siap saya punya. Siap. Okey, sekejap cikgu saja nak tambah satu lagi. Satu lagi. Kita tengok. Kita guna je balik warna-warna yang kita ada tadi Mira. Kalau nak tukar warna lain pun boleh kan cikgu? Boleh, dengan tak ada masalah. Kombinasi dua warna asas. Ya, boleh. Okey. Mira pun letak satu lagi warna biru. Ini Mira letak di sini. Mira sama juga. Mira mengelak kelopak ni. Supaya tak terkena. Dan Mira pun nak tahu bagaimana pula kalau nak langgar. Ya. Adakah nanti warna kita... Mira langgar ke? Tak, Mira tak langgar cikgu. Okey. Boleh je Mira. Nak langgar pun tak apa sebab kita buat sapuan warna yang nipis. Okey. Kalau langgar macam mana cikgu langkahnya? Adakah perlu semua kita Okey, kalau macam ni kan warnakan? cikgu langgar kan? Oleh kerana sapuan warna tu nipis, dia masih meninggalkan imej. Masih nampak kesan gambar bahagian imej di belakang tu tadi. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah sebab kita sapu warna secara nipis. Okey, sekarang dah siap kan? Dah siap cikgu. Okey, kita buka secara perlahan-lahan. Kita buka secara perlahan. Okey, ni boleh letak kat sini lah. Mira. Okey, kita buka secara perlahan. Satu lagi. Ya. Okey, nampak tak? Apabila kita buka, dia telah menghasilkan satu garisan yang lurus.
Okey. Wow, iyalah cikgu. Kan? Tak payahlah kita susah-susah nak buat garisan yang lurus. Jadinya pita pelekat ni tadi sangat membantu kita. Betul. Okey, sekarang kita baru buat lapisan pertama. Betul. Kita nak tengok pula macam mana kalau kita buat pelbagai lapisan lagi. Apa yang berlaku pada karya kita ni. Okey, jom Mira. Kita ambil lagi masking tape, kita sambung lagi tampal. Okay, kita tampal di atas warna tadi? Ya. Oh, kena tunggu kering dulu lah cikgu ya? Kita keringkan sikit. Okey. Tapi boleh je. Sebab warna ni biasanya cepat kering. Jadi kita boleh terus tampal. Kita lekatkan di atas. Kita lekatkan di atas warna yang kita buat ni tadi. Kita tengok macam mana pula apa akan berlaku. Apa akan berlaku bila kita letak masking tape ni tadi secara berlapis-lapis. Okey. Yang ni kita suka buat ni sebab kita berkarya. Ni nama dia kita berkarya. Kita explore. Kita meneroka teknik yang kita pelajari, kita meneroka supaya menghasilkan karya yang lebih advance macam tu. Okey. Letakkan satu lagi di sini. Okey, dah siap. Dan satu lagi. Ni kita seronok ni buat kerja tampal-tampal ni, seronok ni sebenarnya. Seronok cikgu. Dan cikgu ini yang memang ada sebutkan tadi, ada juga orang mendekorasikan dinding rumah mereka dengan menggunakan teknik yang sama macam ni. Betul. Okey. Dah siap cikgu. Okey, cukuplah kan kita tampal sikitlah Boleh. Okey, kita akan nampaklah masking tape ni tadi berada di atas warna pertama yang kita dah buat. Betul. Okey, sekarang kita ambil warna yang lain, kita tindih atas ruang-ruangan yang kita baru tampal tadi. Okey, sebelum tu Mira sama juga macam tadi cikgu cakap, kita gosokkan sikit masking tape ni tadi supaya dia betul-betul lekat atas canvas. Okey. Ya, okey. Kemudian kita warnakan. Okey, cikgu nak warna biru lah Mira. Warna biru. Terpulang. Mira nak warna apa? Okey, kita Nampak sapukan tak? di atas. Cikgu tindih pula dekat atas. Dalam petak ni ada sikit warna pink kan? Cikgu tindihkan dengan warna biru ni tadi. Okey. Aku nak buat juga. Okey. Warna yang belakang tu hilang tak? Tak hilang cikgu. Ya, sebab kita warna sapu secara nipis. Dan dia bertindih-tindih, berlapis-lapis. Kat mana lagi cikgu nak warna ni? Okey. Macam ni, Mira letakkan di sini. Wow, okey. Tapi kan cikgu, andai kata kan murid tersalah buat, warna di belakang tu hilang, tertutup, maksudnya salah lah teknik yang mereka buat tu. Tak ada masalah. Seandainya lah dia buat tak jadi kan, kita buat lagi. Tindihkan lagi dengan masking tape dan kita warnakan lagi dengan warna lain. Okey. Macam tu. Ini Mira punya, Mira nak tunjuk pada kamera. Macam mana boleh kalau... sapu lagi, ambil lagi biru tu Mira. Ambil biru lagi cikgu? Ambil lagi biru supaya warna dia nampak lebih rata. Okey. Ini nampaklah juga canvasnya di belakang jadi kurang rata sikitlah. Tak apa, kita sapu je. Boleh campur air kan cikgu? Boleh. Nak campur air boleh, tak campur pun boleh. Okey, jadi macam mana kawan-kawan dekat rumah, nampak tak dekat belakang ni walaupun Mira dah sapu dengan warna biru, tetapi warna merah jambu di sini masih lagi boleh kelihatan. Okay. Ini teknik hard edge. Okey. Yang paling penting untuk teknik hard edge ni ialah untuk menghasilkan garisan yang lurus, sempadan garisan yang lurus. Tu kita gunakan teknik hard edge. Yes, betul. Okey. Boleh kita warna lagi. Ada cikgu, satu lagi di sini. Lagi satu kita warna, lepas tu kita buka dan tengok hasilnya macam mana. Cikgu nak warna apa lagi ni kita campur warna lain cikgu kan? Boleh lagi kita campur warna cikgu lain. Nak warna kuning pula. Warna kuning. Okey, bila saya tengok cikgu punya sapuan tu, cikgu sapu dengan satu hala, ke bawah sahaja. Ya, ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan lah, tapi sehala. Kenapa cikgu warna sehala? Supaya warna tu tadi rata. Sebab kita nak hasilkan warna yang rata, jadinya kita warna sehala. Tapi kalau kita nak buat tone, lebih mudah kalau kita buat pelbagai hala boleh. Ikut selagi tak dapat tone tu, kita buatlah macam mana pun. Kalau untuk warna rata, kita buat sehala lah. Okey. Dan sekarang ni kalau kawan-kawan ada nampak, Mira ada
sapu warna di bahagian lukisan di sini. Mira langgar je ni cikgu, Langgar tapi je. kelopak dan juga tangkai bunga ni masih lagi boleh kelihatan. Betul? Dia masih boleh kelihatan, dia tak ada masalah. Masih lagi boleh kelihatan. Ini warna Mira tak kuning tapi ada hijau-hijau di sini. Adakah kerana tercampur dengan warna yang pada Betul, lukisan sebab ni? belakang tu ada warna biru, ada sikit warna pada berus Mira tu, menjadikan warna tu bercampur. Tapi tak ada masalah, boleh. Okey. Dah ke? Dah cikgu? Jom kita buka masking tape ni tadi. Okey, jom cikgu kita buka sama-sama. Kita tengok bagaimana apabila kita buka. Boleh Silakan dah cikgu. tu. Okey, jadinya cikgu buka pita pelekat yang cikgu hasilkan tadi. Okey. Kita nak tengok warna dia. Okey. Okey. Mira pun buka juga. Okey, seelok-eloknya kita buat ni bila warna betul-betul kering. Okey, nampak tak? Dekat sini dia berlakunya pertembungan warna. Okey. Wow. Dia jadi warna tu berlapis-lapis kan? Ya. Nampak antara merah dengan biru, pink. Okey, nampak kan antara bunga. Dia nampak berlapis-lapis. Dan ini Mira punya, itu cikgu punya. Cantik ni cikgu. Ya, kita tunjuk. Kan? Jadinya kita lari daripada kebiasaan. Kalau tadi mula-mula tadi kita gunakan teknik glazing. Kalau teknik glazing tu nampak macam biasalah lukisan realistik. Tapi apabila kita gabungkan dengan teknik hard edge, dia nampak sesuatu yang baru. Dia nampak sesuatu yang lebih fresh. Idea tu lebih fresh. Betul. Okay. Macam yang Mira buat ni cikgu, bagaimana cikgu? Betul ke cikgu cara yang Mira buat ni? Betul. Tapi kita tak cukup layer lagi. Jadi kita kena tambah lagi pelbagai lapisan. Banyak lagi lapisan akan menghasilkan karya yang lebih cantik. Wow, baiklah. Dan untuk Mira punya hasil karya ini, berapa ganjaran yang cikgu ingin berikan? Okey, untuk Mira punya ni, cikgu bagi, maksudnya sekarang tengah proses menghasilkan lagi kan. Tekniknya betul, Baik. prosesnya betul. Cikgu bagi lama cikgu bagi. Okey, kita boleh bagi 5. Sebab betul, dia faham. Baiklah, 5 markah untuk teknik yang Mira lakukan ini. Terima kasih cikgu. Mira nak sambung lagi sebab cikgu kata tak cukup lagi lapisan ini. Mira nak sambung lagi buat lapisan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kawan-kawan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Mendengar Atas Didik TV KPM. Baik cikgu, saya nak sambung lagi buat lapisan di sini. Didik TV KPM. Baiklah, kita sudah pelajari 2 teknik yang cikgu dah tekankan, iaitu teknik glazing dan juga teknik hard edge. Caranya mudah sahaja, di mana kita warnakan terlebih dahulu kanvas kita dan kita buatkan lapisan untuk teknik hard edge. Dan sekarang cikgu, lukisan kita dah siap. Okay, cikgu tunjuk cikgu punya juga. Okey, ini hasil warna yang kita dah buat pada kanvas kita. Apa yang cikgu nak tekankan pula kepada murid-murid supaya mereka lebih mengetahui lagi tentang 2 teknik ini? Okey, pelajar kat rumah, murid-murid kat rumah. Okey, sekarang kita baru siap tadi 2 lapisan saja. Okey, untuk penghasilan teknik hard edge ni, apabila kita buat lebih banyak lapisan akan menghasilkan karya yang lebih menarik. Okey, contoh di depan cikgu ada karya yang dah siap. Okey, yang di sini cikgu telah menggunakan banyak lapisan. Okey, kalau kita tengok kat sini ada pelbagai lapisan. Jadi setiap lapisan tu tadi menghasilkan ton warna yang berbeza-beza. Betul. Kita nampak lapisan tu tadi berlapis-lapis. Ini yang kita nak kena tahu. Daripada teknik hard edge yang kita hasilkan, kita dapat menghasilkan satu karya dengan gabungan teknik glazing, kita dapat satu mood yang baru dalam penghasilan karya seni. Sebab kita lari daripada kebiasaan. Betul. Biasanya kita asyik terikat dengan teknik yang biasa. Jadi sekarang kita guna gabungan-gabungan teknik menjadikan pelajar itu lebih berkarya untuk menghasilkan karya yang lebih berkualiti. Baiklah. Itu yang di mana apabila murid menggunakan teknik ini, mereka mendapat satu idea, gabungan 2 teknik dalam satu lukisan. Betul. Okey cikgu. Dan untuk murid-murid tahu lagi tentang kedua-dua teknik ini, mereka dapat hasilkan satu carta aliran, begitu cikgu? Oh tak, maksudnya kat sini dia dapat menghasilkan satu
karya catan. Okey. Karya catan yang menggabungkan dua teknik. Okey, teknik hard edge dengan teknik glazing. Okey, baiklah. Sebenarnya banyak teknik lagi kan Mira kan, tapi kita hari ini kita fokus kepada dua teknik saja, dan ini adalah hasil daripada dua teknik yang kita belajar hari ini. Betul. Kita gabungkan dan inilah dia hasilnya. Wow. Tak adalah orang kata lukisan tu kosong je dekat belakang. Tak ada orang putih kata saja. hasil lukisan yang sama. Kalau Mira tengok pun hasil karya yang cikgu bawa dalam studio hari ini, okey, yang besar di kiri kanan kita sekarang ni Mira, itu adalah teknik glazing. Baik. Teknik glazing, kekuatan dia adalah menimbulkan sesuatu objek nampak real. Ya. Okey, bahagian kiri kanan. Okey, nampak macam bunga orkid sebelah sana. Kelopak dia tadi nampak sangat halus. Betul. Nampak sangat segar lembut. hidup macam tu kan? Yang itu cikgu pakai cat minyak. Okey. Nampak kelopak dia sangat hidup. Okey, yang di bawah, yang kecil-kecil bawah ni, okey, yang bawah-bawah ni semua gabungan teknik glazing dan Hard edge. edge. Kalau kawan-kawan boleh tengok banyak lukisan-lukisan contoh yang cikgu bawakan di studio. Itu yang sekarang ni di skrin anda, ini ialah lukisan ada campuran teknik hard edge dan juga glazing. Di mana ada satu lagi warna layer, berlapis-lapis. Betul tu. Okey. Jadi cikgu memandangkan kita sudah pun pelajari tentang kedua-dua teknik pada hari ini, kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita. Sedikit rumusan daripada Cikgu Nadia. Okey, rumusan daripada saya, okey. Murid-murid di luar sana, okey, berkaryalah. Kita cuba. Kadang-kadang apabila kita belajar nampak benda tu susah. Tetapi kita tak akan merasa benda itu senang selagi kita tak buat. Betul. Jadinya kita buat, kita cuba dan kita explore teknik itu menjadi satu karya yang baru, menjadi satu karya seni yang menarik, yang lain daripada yang lain. Itu adalah originality karya kita sendiri. Wah, gitu. Ya, betul cikgu. Jangan takut untuk mencuba, Ya, kata betul. kuncinya cikgu. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadia atas terima kasih, Mira. perkongsian ilmu pada hari ini, dan bagaimana pentafsiran saya selaku murid cikgu pada hari ini. Cikgu kalau daripada 10 markah, cikgu bagi 8. Oh, dapat 8 markah 8 cikgu. markah. Sesuailah untuk murid yang baru belajar seperti saya Ya, betul. kan. Tapi Baik. Mira memang berbakat. Terima kasih cikgu. Kalau saya dapat 8 markah, saya yakin murid-murid di rumah pastinya pun dapat ikuti kelas dan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Terima kasih cikgu. Dan kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang tajuk kita pada hari ini, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, kita boleh tengok di portal The 5. Ya, di portal The5. Kawan-kawan bolehlah layari laman sesawang berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Mira. juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Aida Zainul, atas kesudian bersama dengan kami. Ada rezeki, jumpa lagi. Teruskan setia untuk menimba ilmu di slot menengah atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Wah, cikgu cantik.